Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi daripada Media Tekno dan pencarah kejuruteraan di UniKL Japan University Program. Okey, hari ini saya nak cerita tentang bagaimana Jepun buat supaya setiap pelajar dapat kerja selepas grad. Okey, seperti yang kita selalu dengar, Jepun graduasi di Universiti Jepun boleh kata lebih kurang 97% lepas je grad 1/4 tahun berikutnya akan masuk kerja. Okay, saya ceritakan sedikit demi sedikit. Okay, sistem pembelajaran di Jepun dia biasanya kalau kita degree kita akan ada 4 tahun. Okay, tahun pertama ialah kita akan belajar semua subjek basic. Biasanya dinamakan ialah basic math, fizik, kimia dan subjek-subjek asas yang lain, general subjek seperti belajar kalau kat Waseda dulu Nihon Bujutsushi, sejarah kecantikan Jepun dan sebagainya. Jadi subjek-subjek tu dia akan ambil tahun pertama. Tahun kedua dah mula belajar fizik yang advance sikit ditambah dengan matematik yang advance dan ada pengenalan subjek engineering. Dan seperti mechanic of material, design, termo, fluid dan sebagainya. Jadi ni tahun kedua. Jadi biasanya Jepun akan masuk pada tahun 4, pada bulan 4 dan tahunnya berakhir pada bulan 3. Jadi setahun. Contoh, saya bagi contoh, jika tahun ini pelajar masuk pada 1/4 2023. Okey. Dia akan tamat tahun pertama pada 31 Mac. Okey, satu tahun dia akan tamat 31 Mac 2024 dan tahun kedua 31 Mac 2025. Tahun ketiga akan tamat 31 Mac 2026. Okey. Bila tamat tahun 3 dan tahun 3 ni biasanya akan belajar pengkhususan. Lebih kurang semua saja elektif. Jadi jika siapa nak ambil design, kita akan banyak belajar bahagian subjek design macam termo, macam tribology, design advance dan sebagainya. Jika sama ambil termo, dia akan belajar nine kikang ataupun inner combustion dan sebagainya. Dan begitulah seterusnya. Jadi pengkhususan ini dia akan terbahagi masuk ke dalam kita panggil Kenji atau laboratory. Kalau di Waseda dulu start daripada tahun 3, tapi kebanyakan universiti kat Jepun saya dengar memang start tahun 4. Okey, jadi ini antara kelebihan belajar di Waseda University dulu. Kita dapat masuk lebih awal dalam research lab, dan bila kita masuk lab ni kita akan dapat satu contoh macam lab saya dulu 12 orang. Jadi kita akan berkawan dengan lebih rapat. Jadi masa itulah saya rasakan bahasa Jepun saya menjadi dengan naik dengan mendadak daripada cakap macam bahasa skema mas dah cakap oleh ore, omae dan sebagainya, dah berubah. Okey, jadi tahun 3 ni kita masuk Zemi. Zemi ni dibawa macam saya tu dibawa Yamakawa Lab. Jadi dalam Zemi ni kita akan belajar subjek macam setiap hari Isnin masa ke-6 dari pukul 6 hingga 7.30 malam. Lecturer saya akan buat kelas tentang dynamic structure. Jadi kami belajar tentang dynamic structure. Jadi tahun 3 ni lebih kurang memang kita belajar pengkhususan. Jadi pengkhususan saya dulu adalah dynamic structure. Jadi lebih kepada analisa structure, kekuatan bahan. Jadi daripada situ masuk tahun 4. Jadi masa tahun 4 biasanya kami dah tak ada subjek, kami hanya tinggal research. Jadi untuk buat research ni kita boleh rancang sendiri pergerakan tahun tu. Dan bila masuk tahun 4 ni biasanya kita akan diberikan masa untuk cari kerja lah. Okay, contoh kalau daripada Malaysia pun dia akan ada company-company dari Malaysia datang ke Jepun, seperti Produa dan sebagainya. Saya dulu dapat interview Produa dan telah ditawarkan masuk Produa, tapi saya tak ambil sebab saya nak sambung master. Tapi selain daripada tu kita boleh pergi mencari kerja sendiri. Okay, di Jepun ni kita boleh cari kerja ada dua cara. Satu, GU Obo. GU Obo ni maksudnya kita cari sendiri company, kita ambil dia punya test
1, test 2, test 3 biasanya bertulis, dan test pertama tu bertulis, test kedua, ketiga ni mungkin test kedua tu kita buat interview antara semua company, dan test ketiga bila contoh kalau dalam company tu Fuji Electric, dia ada HQ dia dekat Toyota, HQ dia dekat Osaki, dan mungkin kita akan buat second interview dekat Toyota di mana kilang tu ada. Jadi itu cara dia. Jadi biasanya pada tahun 3, contohnya tadi saya cerita sampai 26, dan 26 hingga 27 tahun 4 kan. Jadi tahun 4 tu kita akan apa kita panggil, mencari kerja. Biasanya masa ni kalau tak datang universiti pun lecturer tak marah, sampai bulan 7 lah biasanya, dalam 3 bulan. Jadi masa ni kita akan cari kerja dan tadi saya cara pertama ialah GU-OBO ataupun cari sendiri. Cara kedua ialah Gakko Suisen. Gakko Suisen ni memang agak mudah, terutamanya di universiti-universiti besar, sebab biasanya universiti-universiti ni dia akan hantar student-student dia ke mana-mana universiti kan. Jadi bila dah hantar universiti, dia ada senior kat situ, jadi dia akan berhubung melalui senior-senior ni dia, dan setiap tahun biasanya dah ada list company yang senior tu masuk, dan melalui senior tu dia akan hantar orang. Tahun ni dia nak minta tanya company-company tu berapa orang yang akan nak diambil. Jadi dia akan bagi list tu. Jadi universiti akan dapat list daripada senior-senior tu. Jadi contoh Sony nak 3 orang, dia ada bekerja di mana, ada 3 orang dan sebagainya. Jadi student-student boleh tengok, saya nak pilih syarikat Sony lah, saya nak pilih syarikat Fuji Electric lah, saya nak pilih syarikat Daihatsu lah. Jadi kita boleh pilih, dan lecturer akan tengok kita punya tu. Kalau contoh kalau tempat ditawarkan ada 3 orang, yang minta 5 orang, jadi dari situ lecturer akan pilih mungkin result yang terbaik, ataupun ada dalaman dia suruh pilih 3 orang daripada 5 ni, okay, 3 orang siapa yang paling layak pergi, dia akan pilih dari situ. Biasanya daripada result exam. Dan kalau tak okay, dia perlu proceed hantar kita punya, dipanggil requisition ataupun resume. Resume kat Jepun ni biasa kita akan tulis tangan, dia jarang kita type. Sebab apa? Dia nak tengok kesungguhan kita. Okay, jadi kita angkat resume. Kalau company tu berpuas hati, dia akan panggil interview je. Okay, macam saya dulu masuk Fuji Electric, dipanggil interview. Kali pertama interview dan kali kedua. Kali pertama dia tanya kenapa nak masuk company ni, dan kali kedua dengan di bidang apa yang saya nak belajar tu. Jadi saya kata masa tu memang saya nak tempat yang boleh sembahyang Jumaat, tempat yang boleh dapat bilik solat, dan satu lagi saya nak balik 2 kali setahun, masa raya dengan tahun baru kan. Jadi company tu bila tu, jadi saya ditempatkan di Kawasaki masa tu, steam turbine department. Jadi macam tu. Jadi sampai bulan 7 tu kami cari kerja, dan selepas bulan 7 biasanya mungkin ada lagi yang tak dapat kerja. Jadi bila yang tak dapat tu, lecturer akan panggil, dia tanya tak dapat kerja. Jadi siapa yang tak dapat, mungkin contoh daripada 100%, mungkin hanya ada 10% je tak dapat kerja. Biasanya macam tu lah. 10% tu saya akan push. Dia tanya, dia akan contact balik OB/OG, all boys atau all girls daripada Waseda University. Dia akan tanya siapa yang ada tempat kosong. Jadi kat situ melalui lecturer punya suisen ataupun recommendation, jadi dia recommendkan student-student ni masuk sini. Jadi company tu nak terima atau tak, biasanya boleh kata 100% diterima lah. Sebab company kat Jepun banyak, jadi memang lepas tu Jepun ni kekurangan tenaga bekerja kan. Boleh kata dia akan masuk 1/4 setiap tahun, dan akan bersara pun 31/3. Jadi setiap tahun mesti ada yang bersara, walaupun umur bersara dia 70 tahun. Dan setiap tahun orang bersara tu dia akan diganti oleh pekerja-pekerja baru. Jadi tu antara kelebihan belajar di
belajar di Universiti Jepun, boleh kata hampir semua akan dapat kerja. Okey, jadi selain daripada tu, bila kita dah dapat kerja, contoh saya dipanggil untuk naik THK, special sikit bulan 7 tahun tu dipanggil naik THK, macam pre entrance ceremony lah macam. Tapi masa tu kami dipanggil sebab Fuji Electric dia taja Chiba, Jeff Chiba, pasukan bola Jeff Chiba, J-League. Jadi dia panggil pergi tengok match J-League tu, lawan masa tu Osaka Grampus ke siapa, saya tak ingat, tapi kalah 1-2 lah. Player terkenal kat Jeff Chiba tu Maki lah, striker Jepun, nombor 9 Jepun masa tu kan, tahun 2007. Jadi tengok bola, lepas tu malam dia panggil barbecue dekat tu. Jadi masa tu company dah tahu saya, jadi dia asingkan saya dengan satu tempat khas untuk saya boleh makan seafood. Jadi dia ambil seafood, bakar je lah, makan. Ada 2-3 orang Jepun datang. Okay, tak apa, sebab tu first time kan. Jadi dapat makan. Lepas tu naik THK dan pre-entrance ceremony pada 1 bulan 10. Boleh kata hampir semua company akan panggil yang telah dapat tawaran pada 1 bulan 10. Dia buat perjumpaan semua. Contohnya dalam company saya tu, dia satu batch dalam 80 orang dipanggil kumpul kat Osaki. Osaki ni HQ Fuji Electric. Kat situ dia panggil Konshinkai ke apa, ada apa, macam nak jumpa semua. Dia buat makan ni macam berdiri lah. Dia letak buffet. Lepas tu kita berdiri, kita kenal dengan satu sama lain. Dan kat situ lah saya dapat kawan pertama. Kebetulan abang dia pun ada dekat Waseda University. Saya master masa tu, dia degree. Jadi abang dia satu batch dengan saya, tapi dia punya lab lain. Jadi kami kenal daripada situ lah. Sebab dia tegur saya sebab saya orang Melayu kan. Mungkin dia tengok lain, jadi dia try nak cakap fairness. Okay, alhamdulillah dapat kawan. Dan daripada situ 1 bulan 10. Dan daripada situlah company contact saya nak buat visa sebenarnya. Settle dalam bulan 1. Dan saya bergraduasi. Lepas habis je saya kerja bulan tu, saya dah fokus pada buat saya punya thesis. Saya buat analisis structure. Jadi car crash simulation. Jadi dalam 3 bulan saya fokus dan hasilkan thesis. Dan alhamdulillah pada bulan 2 kami ada macam viva lah, final presentation lepas. Dan 25 bulan 3, setiap tahun Waseda University akan grad pada 25 bulan 3. Jadi kami grad pada 12 bulan 3, tapi tak semeriah Malaysia, seorang-seorang naik pentas kan. Kat Jepun tak ada perkara macam tu. Jadi just pagi pakai coat begitu. Orang yang Jepun yang perempuan mungkin pakai kimono tu, pergi ambil gambar dan sebagainya. Tapi masuk dalam dewan, dengar hanya top student je naik kot. Jadi saya mungkin tak ada naik sebab bukan top student kot. Tapi jumpa kawan-kawan, dan habis kita balik. Dan 25 bulan Mac tamat. Dan 1 bulan 4 saya masuk kerja di Jepun. Jadi boleh kata macam tu lah. Okay, tahun akhir tu belajar, kita dah tak pada tahun akhir tu kita akan fokus cari kerja. Dan satu lagi, kita akan dapat naik THK pre-entrance ceremony. Dan pada 1 bulan 4 next year nya kita akan masuk kerja. Jadi inilah sebab boleh dikatakan kenapa Jepun tak ada orang yang menganggur. Dan masa University Fair baru ni, Universiti Jepun datang ke Unikay LJUP ni, dia buat University Fair untuk dia akan menerangkan universiti-universiti apa yang universiti dia boleh tawarkan kepada pelajar-pelajar Unikay LJUP bila dia pergi ke Jepun nanti. Saya perhatikan banyak universiti yang mengatakan menunjukkan kadar pelajar graduasi dan keboleh dapatan kerja. Boleh kata hampir 95% above. Dan ada satu universiti tu, seperti yang saya tengok, dia ada 12 course,
hanya satu kos je 97% pelajar tak dapat kerja. Yang lain semua 100% kerja. Jadi ini menunjukkan di Jepun ada satu sistem yang menyebabkan universiti ini boleh melahirkan pekerja-pekerja pada masa hadapan. Jadi saya harap Malaysia pun boleh buat macam ni. Jadi tak adalah rugi. Lepas balik Malaysia tak dapat kerja 5-6 bulan, jadi skill tu akan hilang. Jadi ini adalah antara yang saya boleh cadangkan, supaya kita dapat membuat sistem supaya tahun akhir tu pelajar dah boleh pergi cari kerja lah. Dan setiap tahun mesti ada yang bersara. Jadi tempat yang bersara tu mesti diisi oleh pekerja-pekerja baru. Jadi ini akan membuat satu sistem yang berpusing-pusing. Setiap tahun ada masuk, ada keluar. Jadi tiada kerugian dalam tenaga kerja yang akan dihasilkan. Jadi ini adalah antara sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan hari ini. Jadi semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada semua. Jumpa pada masa akan datang. Jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Semoga ia dapat membantu kita menjadi negara yang lebih maju. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.